Dari Kelantan kita nak ke Sarawak pula. Kita akan bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak untuk mendapatkan perkembangan banjir di Sarawak. Nuzul, kalau boleh kongsikan ketika ini bagaimana keadaan banjir di Sarawak? Difahamkan semalam mangsa banjir di Sarawak itu melebihi 1,000, tetapi setakat jam 11 pagi tadi sudah dikurangkan ataupun sudah menurun di PPS. Bagaimana tinjauan oleh Nuzul? Baiklah, terima kasih. Untuk keadaan situasi banjir di Sarawak, kita melihat daripada hari pertama semalam 23 Disember 2022, kalau mengikut kepada data awal, kita hanya 44 orang mangsa sahaja di dua pusat pemindahan sementara, dua-duanya di daerah Baut. Dan sekarang ini, untuk hari ini yang terkini daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kita sekarang ini menempatkan seramai lebih daripada 1,000. Kalau data yang terkini 1,212 sebenarnya mangsa ditempatkan di 19 buah pusat pemindahan sementara melibatkan 307 keluarga ataupun ketua isi rumah. Dan sini kita melihat peningkatan yang sangat ketara. Mungkin beberapa kawasan di bahagian selatan Sarawak ini melebihi daripada beberapa daerah. Kita melihat kepada bahagian Kuching, Semerahan, Baut dan juga Serian, termasuklah di kawasan Betong yang terbaharu menempatkan lebih daripada 112 mangsa di bahagian itu. Dan kita melihat bagaimana pergerakan yang dapat dilaksanakan oleh pegawai ataupun anggota penyelamat dan juga yang terlibat khususnya di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Kerana sepanjang daripada 2 hari ini kita meliliti bagaimana pergerakan air, kerana ada kawasan-kawasan yang dijangka dan juga tidak dijangka akan berlaku banjir, menjadi antara senarai yang perlu diberi perhatian. Kalau melihat kepada situasi terkini di Kampung Berdaun, di tempat saya bersiaran langsung sekarang ini, semalam air naik sekitar jam 11 malam dan pagi ini pemantauan tinjauan yang saya buat di beberapa lokasi, khususnya di kawasan Bandaraya Kuching itu sendiri, keadaan air ataupun had air itu mulai menurun dan kebanyakan kawasan sebenarnya masih lagi menempatkan mangsa-mangsa pemindahan mangsa-mangsa banjir di PPS tertentu, kerana dalam tempoh 24 jam untuk memastikan kawasan penempatan penduduk itu selamat perlu menunggu juga keadaan cuaca dan melihat kepada perkembangan tinggi cuaca daripada Jabatan Meteorologi. Dan kita juga difahamkan beberapa kawasan khususnya di Baut misalnya, semalam saya membuat tinjauan di Kampung Jugan berlaku banjir kilat. Lebih daripada 50 tahun kawasan tersebut tidak pernah dilanda banjir dan kali ini, tahun lalu dan tahun ini, banjir berlaku sangat teruk mengakibatkan beberapa peralatan rumah mereka, peralatan elektrik mereka rosak dan diakibatkan oleh beberapa punca tertentu. Beberapa faktor kita lihat. Kalau melihat kepada struktur geografi keadaan kampung-kampung, kebanyakannya berada di pinggiran sungai. Ini pasti akan menjadi kawasan tumpuan kawasan tumpuan ataupun kawasan utama yang akan dijangka untuk dilanda banjir. Tetapi melihat kepada situasi sekarang, air itu turun pada pagi. Kalau kita melihat keadaan struktur air, walaupun dijangka king tide ataupun air pasang besar berlaku sehingga 27 Disember ini, bagaimanapun keadaan semasa, kalau kita dapat lihat air belum lagi pasang dan ini antara faktor-faktor yang dinilai oleh anggota penyelamat sebelum membenarkan mangsa-mangsa di PBS itu untuk berpindah balik ke kawasan rumah mereka. Dan kalau melihat situasi di Kampung Jugan semalam, ingin saya kongsikan kejadian banjir kilat itu berlaku dipercayai akibat oleh pembinaan Jalan Lebuh Raya Pen Borneo yang melibatkan pembinaan pembentong yang tidak sesuai dan mengakibatkan aliran sungai daripada Batu Kasah itu, apabila air sungai itu terlalu banyak, maka sebahagian besar tidak dapat melalui pembentong tersebut dan dialirkan secara natural ke Kampung Jugan dan mengakibatkan banjir kilat berlaku. Tetapi dalam masa yang sangat singkat, dalam tempoh 4 ke 5 jam sahaja, kampung itu sudah berada di paras dada saya kalau air itu berlaku pada jam 11 hingga 1 pagi. Dan melihat kepada pergerakan bantuan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, sebab lebih daripada 6,000 sebenarnya anggota telah dikerahkan melibatkan pelbagai agensi, Jabatan Bomba dan Penyelamat, juga Jabatan Pertahanan Awam untuk memastikan operasi pemindahan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Walaupun banyak bantuan yang kita terima daripada badan bukan kerajaan, tetapi perlu disalurkan melalui JPBNS untuk memastikan penyaluran itu dapat dilaksanakan dengan cepat dan juga betul mengikut platform-platform yang disediakan. Kerana kita tahu sebelum ini juga Kementerian Perpaduan Negara KPN juga melibatkan community unity, kampung unity dan juga dapur komuniti juga terlibat sama untuk membantu memastikan mereka yang tinggal di kawasan PPS itu menerima bantuan ataupun kebajikan mereka dijaga.
Ya, Nuzul, kalau Nuzul boleh gambarkan juga bagaimana keadaan cuaca di sana kalau kita lihat kepada visual Nuzul ketika ini keadaannya agak mendung sedikit. Adakah faktor cuaca juga merupakan kebimbangan utama penduduk ketika ini kerana sekiranya air naik secara drastik ataupun mendadak mereka ini akan dipindahkan ke PPS. Adakah penduduk juga sudah bersedia untuk dipindahkan sekiranya air naik secara drastik? Ya, itu antara indikator yang paling utama kita perlu lihat. Walaupun kita merujuk kepada Jabatan Meteorologi, bagaimana keadaan cuaca, jangkaan cuaca hujan itu turun lebat mungkin dalam tempoh pukul 5 ke 6 petang sehingga larut malam. Itu yang berlaku dalam tempoh seminggu ini. Hujan itu turun pada waktu malam dan itu mengakibatkan kerisauan di antara di kalangan penduduk khususnya yang masih lagi tinggal di kawasan yang berhampiran dengan sungai. Maka tempoh 24 jam diperlukan untuk memastikan jawatan kuasa pengurusan bencana ataupun anggota penyelamat yang bertugas di setiap kawasan terjejas itu dapat menentukan bahawa situasi di setiap lokaliti itu selamat untuk membenarkan penduduk kembali ke rumah mereka. Dalam tempoh 24 jam juga kita melihat bagaimana struktur air kerana yang saya katakan tadi, air pasang besar berlaku sehingga 27 Disember dan lokasi-lokasi yang berada di pinggiran sungai itu antara menjadi tumpuan utama untuk bagi memastikan masyarakat itu sentiasa cakna dengan keadaan semasa. Dan kalau melihat kepada taburan hujan di Sarawak sendiri, apabila hujan turun dengan lebat, maka kawasan-kawasan seperti ini akan cepat dinaiki air berbanding kawasan yang berada di hulu. Maka itu antara perkara yang kita perlu ingatkan kepada masyarakat supaya tidak kembali ke rumah masing-masing, memastikan arahan terkini dipatuhi daripada pihak berkuasa. Dan kalau kita melihat sebenarnya di belakang saya ada beberapa nelayan sebenarnya yang dah turun ke sungai sahaja untuk mencari rezeki kerana kita faham itu adalah aktiviti harian mereka, ekonomi mereka perlu diteruskan, tetapi perlu memaklumkan kepada anggota-anggota penyelamat yang sedang bertugas di setiap lokaliti untuk memastikan bahawa mereka tahu ada pergerakan penduduk keluar ke sungai dan sebagainya. Tetapi difahamkan di bawah pengerusi JPBNS Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas untuk melarang ataupun menggesa agar masyarakat di Sarawak khasnya tidak melakukan sebarang aktiviti melibatkan kawasan ekopelancongan dengan situasi hujan yang tidak menentu dan juga keadaan cuaca yang ekstrim. Mungkin kawasan-kawasan yang melibatkan sungai dan juga ekopelancongan ini perlu dijauhkan sementara sehinggalah mungkin kepada tempoh yang tertentu. Okey, baik. Terima kasih Nuzuluddin atas laporan awal perkembangan banjir di Sarawak. Pastinya Nuzuluddin dan juga rakan-rakan setugas kami di beberapa negeri yang terjejas banjir akan terus bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa.